أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau perlu bersusah payah sehingga engkau mempelajari pertukangan. Engkau terus membangun dan mengubah sampai 1000 kali, hingga engkau tahu bagaimana hendak membangunkan suatu binaan yang tidak perlu lagi perubahan. Jika engkau habiskan semua masamu dalam membangun dan mengubah, kelak Tuhanmu akan membina buatmu sesuatu yang tidak perlu diubah. Wahai kaum, bila agaknya kamu berakal? Bila agaknya engkau sampai boleh mengetahui jalan yang aku sedang menuju sekarang ini? Pergilah mendapatkan murid-murid Allah Azza wa Jalla. Jika kamu menemui mereka, maka berkhidmatlah kepada mereka dengan harta kekayaanmu dan jiwa ragamu. Seorang murid yang turin ada baunya, dan ada tandanya yang lahir jelas di wajah mereka. Akan tetapi bahaya itu ada pada diri kamu, dan ada pada pandangan kamu serta kepahaman kamu yang tumpul itu. Kamu tidak dapat membezakan antara siddiq, yakni ahli kebenaran, dan zindiq, yakni ahli kufur, atau antara halal dan haram, antara yang beracun dan yang tidak beracun, antara orang musyrik dan orang yang mengesahkan Tuhan, antara yang mukhlis, yang ikhlas dengan yang munafik, antara yang taat dan yang maksiat, dan antara murid Allah Azza wa Jalla dengan murid manusia. Berikan khidmat kamu kepada syekh yang mengamalkan ilmunya, supaya mereka menunjukkan kamu berbagai-bagai macam perkara seperti yang sedianya. Rajin-rajinlah untuk mengenal Allah Ta'ala, kerana jika kamu sudah mengenalinya, kelak kamu akan mengenali pula semua yang selain dia. Akan tetapi hendaklah kamu mengenalinya, lalu kamu mencintainya. Kalau kamu tidak dapat melihat Allah dengan mata kepala kamu, maka hendaklah kamu melihatnya dengan mata hati kamu. Jika kamu lihat semua nikmat yang datang daripadanya, nescaya kamu mau tak mau akan mencintainya. Telah bersabda Nabi SAW, "Ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi, wa ahibbuni bihubbillahi azza wa jalla li." Cintailah Allah kerana dia telah mengenyangkan kamu dari segala macam nikmat-nikmatnya, dan cintailah aku kerana Allah telah mencintaiku. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita manusia bila nak dapat sesuatu, bila kita nak peroleh sesuatu, maka kita terlalu gigih, bersungguh-sungguh. Kalau kita bagi contoh, sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kalau tukang kayu ataupun kontraktor, dia nak bina satu bangunan yang cantik, maka sesudah dibina, dirobohkan, sudah dibina, dibaiki kembali, dibangunkan kembali, sehingga dia mendapat hasil yang paling memuaskan hatinya. Dan sama juga dengan mana-mana kerjaya atas dunia ni.
kita akan buat beratus kali, beribu kali sehingga nampak sempurna. Sehingga nampak bagus. Yang orang kerjanya tukang masak. Setiap hari dia masak. Sehingga dia dapat mengagak berapa minit akan masak. Bahan yang akan digunakan, yang dicampur. Hasil yang akan perolehi. Dia mungkin mengubahnya. Memperbaikinya. Berdasarkan kepada kepuasan hatinya atau kepuasan hati pelanggannya. Yang buat apa pun kerja-kerja dunia, kita lihat kesungguhan. Tetapi malang, dalam kita membina agama kita tak ada kesungguhan. Dan tidak berterusan kesungguhan. Kalaupun ada, tidak berterusan kesungguhan. Dan kalaupun berterusan, maka tidak bermutu. Kalaupun boleh buat berterusan, mutunya mula menurun dan menurun. Sedangkan dalam urusan duniawi, kita tidak redha kalau dia turun. Sama ada keuntungan dia atau apa sahaja yang berkait dengannya. Kalau jenis bela lembu 2 ekor, dia akan naik 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Dia tak akan redha kalau kurang sikit. Tetapi dalam hal agama, kita tak bersungguh. Sebab itu kata Syekh, bila agaknya kamu ada akal? Bila? Agak-agak bila kamu ada akal sehingga kamu sampai jalan yang aku lalui sekarang. Berarti Syekh Abdul Qadir menyebut jalan yang dilalui bukanlah jalan yang mustahil untuk dilalui. Cuma kita kurang kesungguhannya. Cuma kita kurang istiqamahnya. Cuma kita kurang mutunya. Yang benda ni ada dalam urusan dunia kita. Dalam urusan dunia kita pergi kerja, balik kerja, istiqamah sampai pencet. Kalaupun tak datang, mesti ada sebab. 3 hospital dapatkan surat. Sebab sakit atau sebagainya. Untuk kita tak datang kerana malas, tak mungkin kita buat demikian. Sehingga kita dapat anugerah pekerja cemerlang, pekerja setia, pekerja itu dan ini. Itu yang kita buat dunia selama 25 tahun, 30 tahun. Kalau seorang jadi cikgu atau penjawat awam. Kalau jenis kerja sendiri pula, memang setiap hari keluar rumah. Tinggal isteri, tinggal anak-anak. Sanggup dia tinggal isteri. Dan isteri pun redha. Anak-anak pun faham. Maka dia tinggal pagi, balik petang. Kadang-kadang lewat malam. Kadang-kadang mungkin tak balik. Yang isteri redha suami pergi offshore 2 bulan, 3 bulan baru balik. Isteri redha suami mesyuarat, berkursus berbulan-bulan, tak apa, ini demi kejayaan suami. Manusia mudah redha dalam hal dunia. Mudah sangat redha dengan hal dunia. Dan sanggup berkorban untuk hal dunia. Berapa kali dia bangun, dia jatuh bangun untuk naik bisnes dia. Tanya orang bisnes, saya Ustaz dah 4 kali bankrupt. Ini kali kelima. Saya naik, saya bangun kembali. Tapi untuk urusan akhirat, dia cuma redha sekali je. Kalau jatuh, dia pun kaya dia. Tak ada lagi kesungguhan dia. Tak ada lagi pencariannya. Sedangkan, dia cari dunia untuk dia mati. Dia cari akhirat untuk dia hidup. Syaitan bainahuma. Jauhnya beza. Tentu kita cari dunia, last kali berakhir mati habis. Benda itu tak ada. Kita cari akhirat untuk kita terus hidup. Terus hidup. Sampai selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting kita ada sifat zuhud. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ini rentetan daripada perbahasan tentang zuhud. Penting kita zuhud. Bila kita menilai dunia terlalu tinggi, maka akhirat menjadi rendah. Kalau kita menilai akhirat itu tinggi, maka dunia menjadi hina di sisi kita. Bukanlah kita sebut, sebagaimana kita sebut semalam, bukanlah maksud bila kita zuhud dunia, kita buang, kita haramkan yang halal. Tidak pernah disebut oleh ulama. Kata Yunus bin Maisarah, bukanlah zuhud, bukanlah makna zuhud di dunia itu dengan mengharamkan yang halal atau dengan membuang harta benda. Tapi zuhud itu menjadikan kita lebih yakin apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita yakin apa yang berada di tangan Allah berbanding apa yang berada di tangan kita. Dan hal kita dalam beragama, sama ada kena musibah atau tak kena musibah, sama. Jangan sakit sikit, ibadat pun dah kurang. Baru sikit diuji, dah. Kita dah jadikan ia sebagai excuses ataupun alasan-alasan. Jangan begitu. Jangan sibuk sikit, dah tak ada dah akhirat.
Padahal jarang dia sibuk akhirat tinggal dunia, jarang. Tapi agak selalu dia sibuk dunia tinggalkan akhirat. Maka zuhud tadi menjadikan hal kita dalam musibah sama. Kena musibah ke tak kena musibah sama dalam ingat Allah. Dan zuhud itu juga kata Yunus bin Maisarah radhiyallahu ta'ala anhu, menjadikan orang puji kita, orang kutuk kita sama dalam perkara kebenaran. Maka bila kita ada sifat macam ni, maka makin kuat agama kita. Kita redha dengan apa pun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu untuk berurusan dunia ni tuan-tuan sekalian, kita tak perlu kesungguhan yang merugikan akhirat. Tak perlu. Dan kita juga tidak perlu kesungguhan sampai kita tinggal akhirat. Dan kita juga tidak perlu kesungguhan sampai akhirat tidak ada dalam kamus kehidupan kita. Kerana kesungguhan seumpama ini akan membinasakan kita. Tetapi bila mana kita bersungguh tentang akhirat, automatik kita berdisiplin dalam hal dunia. Bila kita bersungguh dalam hal akhirat, automatik akan tersusun kehidupan dunia kita. Ya, bila kita dapat duit, kita tahu zakatnya kat mana, sedekahnya kat mana, semua tersusun. Kalau sekiranya kita ada pangkat, kita jawatan, kita tahu dengan jawatan kita nak buat apa, dengan pangkat kita nak buat apa, berdasarkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka bila benar zuhud kita, maka barulah kita akan nampak jalan yang dilalui oleh para ahli ulama. Ini kata Syekh Abdul Qadir, ini jalan aku, sampai bila kamu nak tahu ni? Kerana orang yang paling cerdik, dipanggil orang yang ahli, yang ada akal, aqalun nas. Bila ulama ditanya, man hum aqalun nas, siapa yang paling ada akal sekali? Itu orang yang zuhud. Apa maksud zuhud ni? Dia tahu tengok dunia macam mana, dia tahu tengok akhirat macam mana. Dia persoalan bagaimana kita melihat sesuatu dan kita nilai sesuatu. Dia bukan masalah kita peroleh sesuatu ataupun kita tidak memperolehinya. Kita menilai. Waktu saya melihat dunia, saya tahu dia akan binasa, dia akan hancur. Dia akan tinggalkan saya akan tinggalkan dia. Waktu mana saya melihat akhirat, di tempat abadi, tempat kekal, tempat dinilai amal soleh saya. Sama ada saya bahagia di sana ataupun derita. Maka ini yang menjadi asas kepada zuhud, memandang sesuatu. Sebab kita tuan-tuan, dalam kehidupan kita, memang kita selalu memandang dan kita buat satu takaran ukuran untung rugi. Waktu tuan-tuan pandang perempuan-perempuan yang bakal menjadi isteri tuan, bakal menjadi isteri kita, kita dah kira untung mana, rugi kat mana. Kita pilih perempuan ni, untung kat mana. Okay, perempuan ni mudah berkira, sekampung dengan kita, satu kerjaya dengan kita, atau dia kejayaan lebih mampu menyokong kita kalau kita nak buat itu dan ini. Kita ada kira untung rugi. Lalu pun kita pilih perempuan ni. Perempuan pun sama. Waktu dia pilih kita, dia pun kira untung rugi. Ni lelaki ni ada kejayaan tak ada, dia ni bagus tak bagus, maka dia kira untung pilih suami, maka dia pun memilihnya. Kalau dalam hal dunia semua kita kira untung rugi, tentang kita perlu melihat dengan lebih holistik, lebih luas. Antara dunia dan akhirat mana untung. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Rawahu Muslim. Bandingan dunia dengan akhirat, seumpama seseorang kamu mengambil jari dia dan dicelup dalam laut. Kemudian dilihat apa yang berbaki. Tentang yang lekat dunia cuma apa yang basah di hujung jarinya. Akhirat itu lautan itu. Kita ambil celup jari, tuan-tuan pergi ke pantai, jangan tengok lawa je pantai, indah je pantai. Ni tashbih, perumpamaan yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut. Tengok laut tadi supaya Allah suruh kita melihat dengan ufuk yang lebih luas. Oh, inilah bandingan nikmat Allah dan inilah bandingan akhirat. Macam mana kita nak dapat perbandingan? Pergi kat laut, celup jari kita dan tengok air laut lekat banyak mana. Yang baki itu banyak mana. Yang baki itulah perumpamaan akhirat. Bukan akhirat itu lebih besar pada tu. Cuma perumpamaan. Sebab manusia ni tuan-tuan perlu diberi faham yang berada di dunia untuk dipaham akhirat. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dah sebut
Ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Dunia bani akhirat macam seorang kamu ambil jari dia celup dalam air laut dan tengok. Tengok. Ini dunia kamu dapat. Yang tu akhirat yang sedang menanti. Contoh ramai orang dia sanggup tak pegang duit dia untuk melabur biar untung banyak. Kita pun beli hibah, beli insurans itu, beli insurans ni. Dan dia pun cakap, ni kalau tak ada apa-apa, burn gitu je. Tapi kalau ada keuntungannya. Kita sanggup. Kita rasa ni pelaburan bijak. Amat bijak. Sehingga satu dunia ada insurans. Dan kerajaan-kerajaan setengah negara mewajibkan insurans. Wajib. Demi menjaga masalah rakyat dia. Supaya tak rugi kalau berlaku apa-apa. Tuan-tuan sekalian, kalau begitu, bagaimana pemerintah Islam mewajibkan rakyatnya untuk mencari akhirat? Wajib. Kerana melihat penting keuntungan mereka. Dan ini yang dilakukan dalam pembentukan negara Islam. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Biar para sahabat semua nampak mana yang lebih menguntungkan. Maka baginda mendidik mereka. Bila kita dapat melihat dunia dengan pandangan sebenar, akhirat dengan pandangan sebenar, barulah kita ada akal. Tapi kalau kita tengok dunia ni lebih hebat pada akhirat, kita tak ada akal. Yang tengok dunia pula ada, akhirat tak ada, ini memang gila. Orang cuma nak tengok dunia je ada, akhirat tak ada, ini gila. Yang melihat dunia lebih baik pada akhirat, maka ini kita katakan tidak bijak. Orang yang tak bijak, rugilah awak. Sedangkan pelaburan akhirat lebih baik. Kata Syekh Abdul Qadir, pergilah dapatkan murid-murid Allah. Apa maksud murid-murid Allah? Murid ni, kita terjemah murid, pelajar. Dalam bahasa Sufi, ialah orang-orang yang sudah hidup dengan Allah. Daripada arada yurid, murid. Beginner, orang yang baru belajar nak dekat dengan Allah, kita panggil salik. Salik. Kalau seorang yang sudah merasakan kemanisan dalam beribadat, kita nama murid. Dia dah ada komitmen dengan akhirat. Akhirat sebahagian daripada kehidupan dia. Bukan lagi sesuatu yang baru dia nak cari di dalam kehidupan. Dan bila dia merasa kelazatan, maka ini orang panggil arif billah. Orang arif. Dia daripada salik, murid, arif. Kata Syekh Abdul Qadir, cuba kamu cari murid-murid tu. Murid-murid Allah. Orang yang hidupnya nak Allah je. Bila dia bersedekah kerana Allah, dia bekerja kerana Allah, bila dia buat sesuatu kerana Allah, maka orang-orang ni kita cari dan kita mendampingi mereka. Kita khidmat dengan mereka, kita melabur pada mereka. Tak rugi apa. Kita kawan orang fasik, kita melabur juga. Belanja makan, beri benda tu, beri benda ni. Ikut dia konvoi sana, konvoi sini, habis duit juga. Dia duit ni macam mana pun habis. Kita habis dengan orang baik atau habis dengan orang jahat. Kecenderungan untuk habiskan duit dengan orang yang berada sekeliling kita itu kecenderungan fitrah. Cuma jalan baik ke jalan buruk. Orang yang kawan dengan jahat, orang jahat-jahat, duit dia habis juga. Habis. Ikut sini, ikut sana, belanja sini, belanja sana. Tu belum kata kena pinjam, kena tipu, kena kencing, melabur, itu, ini, banyak. Sepanjang di kawan orang ni dah puluh ribu dia habis. Dan kalau di kawan orang baik pun sama. Dia juga kena melabur. Untuk dia mendapat pendekatan, takarrub ataupun kehampiran. Itu normal. Umpama kalau tuan-tuan kahwin, tuan-tuan dapat seorang perempuan, tuan-tuan kena melabur dengan perempuan tu. Nafkah dia, makan minum dia, pakaian, maka dia sayang kita. Dan dia berkhidmat. Dan perempuan ini juga melabur. Masa dia, komitmen dia, kerjayanya dan sebagainya, maka sama-sama sayang. Dan kalau orang yang dapat isteri tak baik pun sama, dia buat benda yang sama, tapi dia rugi, dia tak dapat sayang. Yang perempuan juga buat benda yang sama, tapi dia juga rugi, dia tak dapat sayang. Jadi kita pilih untuk mendampingi orang yang disebut murid. Muridullah yang berkehendakkan Allah. Yang hidupnya kira halal haram, dosa pahala. Hidupnya dalam menilai sesuatu, prioriti keutamaan, mana lebih utama, dunia ke akhirat. Tuan-tuan duduk dengan dia, tuan-tuan damping orang ni, maka dunia kita tak akan rugi. Akhirat kita
terjaga dan tersusun dengan begitu rapi. Sebab itu bila kita bahaskan tentang makna zuhud juga, apa yang tidak merugikan akhirat, maka itulah zuhud. Maka kalau kita jumpa kawan, kita jumpa orang yang tak rugikan akhirat kita, kita sedang menjalani proses zuhud, jalan zuhud. Jangan buat perkara yang rugikan akhirat. Jangan sekali-sekali. Apa yang rugikan akhirat? Sebab itu bila para ulama menyebut, jangan buat benda yang rugikan akhirat, maka kita kena ada dua sifat. Yang pertama ialah yang haram tidak boleh mengalahkan sabar kita. Maksudnya tuan-tuan, orang yang ambil rezeki haram tu sebab dia kurang sabar. Padahal rezeki halal ada, tapi dia kurang sabar, dia ambil yang haram. Bila seorang tadi kita sebut dia tak nak buat benda yang merugikan akhirat, dia ada kesabaran yang tinggi sehingga kesabarannya mengalahkan yang haram. Bukan haram kalahkan sabar dia. Dan halalnya pula tidak melupakan dia bersyukur. Ini orang yang tak buat benda mudarat akhirat. Kita dapat benda halal banyak, tapi tak pernah dia melekakan kita daripada bersyukur. Kita sentiasa bersyukur. Alhamdulillah dapat rezeki sikit banyak, alhamdulillah. Dapat benda tu, alhamdulillah. Yang halal kita dapat tidak pernah melekakan kita daripada bersyukur. Tak pernah jadikan kita riak ke semua, tak pernah. Kita sentiasa bersyukur. Lihatlah bagaimana Allah puji Sulaiman dan Daud. Kaya raya orangnya, segala dunia dia dapat. Tetapi apa yang menyebabkan dia juga di kalangan orang yang zuhud? Sebab dia tak pernah lupa bersyukur. Daud AS berkata, Ya Allah, macam mana aku nak bersyukur dengan nikmat-Mu yang banyak, yang tidak pernah habis yang Kau berikan. Wahai Daud, dengan ucapanmu itu kamu sudah bersyukur. Dengan ucapan kamu nak bersyukur. Sampai ke puncak syukur, kita rasa lemah nak bersyukur. Bukan lemah maksud malas. Maksud tak tahu macam mana nak bersyukur lagi. Banyak ya Allah. Macam orang. Contoh orang bila bagi sesuatu, kita sebut terima kasih. Dia bagi lagi terima kasih. Tapi bila dia bagi banyak sangat, tak boleh nak sebut. Kenapa? Terlalu banyak. Hati kita je yang sebut. Kalau dia bagi lebih kurang, kita akan sebut terima kasih. Lagi manusia boleh ucap terima kasih, maknanya belum banyak kita bagi. Tapi bila manusia dah keluh bercakap terima kasih, memang banyak kita bagi. Sebab itu kita payah nak berterima kasih pada mak ayah kita, sebab banyak sangat dibagi. Setiap hari dia bagi kita makan, setiap hari dia jaga. Lidah ni menjadi keluh untuk sebut terima kasih. Kerana ia hanya boleh dibicarakan oleh hati. Sebab kita tak jumpa kalimah yang boleh mentadbirkan terima kasih yang mendalam tadi. Apatah lagi dengan Allah. Tak ada perkataan yang mampu. Kerana itu Allah ajar kita tak apa, sebut je Alhamdulillah. Tak ada perkataan untuk kita kata mampu untuk kita memuji nikmat Allah yang banyak ni. Allah Ta'ala tahu kita lemah mencari perkataan itu, maka Allah beri perkataan itu pada kita. Sebutlah Alhamdulillah. Kerana itu Alhamdulillah memenuhi bumi ini. Sebut Alhamdulillah. Bila seorang menyebut Alhamdulillah, dia telah menunaikan hak syukurnya. Begini di antara golongan ataupun keadaan bagaimana. Jangan kita buat perkara yang merugikan akhirat. Kemudian Syekh menyebut, cari tuan guru. Cari tuan guru. Pertama, cari orang yang memang berkehendakkan Allah. Yang kedua, cari tuan guru. Kenapa? Sebab kita ni tuan-tuan, tak kenal lagi mana orang baik, mana orang jahat. Kita ni tak kenal lagi mana orang ikhlas dengan orang tak ikhlas. Sebab kita orang yang walaupun umur dah tua, tapi baru dalam dunia ni. Baru dalam mengenali dunia ini. Macam contoh ginilah tuan-tuan. Dia tuan-tuan masuk bidang baru, tuan-tuan akan rasa umur tua tu tak beri manfaat apa-apa. Kita masuk satu bidang, Allah kita tua, tapi kena belajar juga. Terpaksalah. Sama juga bila kita menyedari Allah beri kita hidayah untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak tahu mudaratnya kat mana. Jadi kita perlukan orang tolong beritahu kita mudarat kat mana. Kita tak tahu orang ikhlas yang nak bawa kita, atau orang tu ialah orang yang ada kepentingan dengan kita, lalu dia rosakkan kita. Maka penting pertama cari orang-orang yang berkehendakkan Allah. Dan orang yang berkehendakkan Allah, dia akan tunjuk guru. Tapi bila kita kenal dia, kita kenal guru dia.
Bila kita kenal gurunya, waktu itu barulah kita nampak jalannya. Ia satu benda yang fitrah dalam kehidupan beragama. Mereka mengenali sahabat tunjuk kepada Rasulullah SAW. Mereka mengenali tabi'in tunjuk mana sahabat. Sebab tabi'in berguru dengan sahabat. Demikian seterusnya. Seorang bila kenal ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka dia akan tunjuk guru dia. Dan guru inilah guru yang mursyid, yang disebut sebagai guru yang mursyid, yang mampu untuk mengajar kita mengesahkan Allah dengan sebenar. Dan guru ini mampu untuk menjadikan kita kenal Allah dan melihat Allah. Kalau kita tak boleh lihat dengan mata kepala kita, kita melihat dengan hati. Kalau kita tidak boleh melihat dengan hati kita, kita melihat dengan ilmu kita, makrifat, ilmu. Melihat Allah SWT. Mereka yang akan bimbing. Syekh Abdul Qadir menyebut salah satu sifat mereka ialah beramal dengan ilmu. Bila kita lihat bagaimana para ulama mengajar kita dalam nak mencari guru, setengah menyebut bahawa guru yang kita nak cari paling kurang dia ada 3 sifat asas bagi guru. 3. Yang pertama ialah dia mempunyai ilmu para ulama. Maksudnya bila kita cerita ulama-ulama, dia ada ilmu tu. Ilmu para ulama. Maka dia tahu nasnya, Qurannya, hadisnya, tafsirnya. Dia tahu selok belok hukum akal. Maka ini dia ada ilmu ulama, sebab ulama ni waris Nabi. Yang kedua, dia ada hikmatul hukama. Dia mempunyai hikmah, kebijaksanaan. Yang macam mana? Dia tahu benda ni nak cakap bila, yang ni macam mana, yang ni bagaimana. Kita dah sebut perkataan hikmah tadi ialah dia tahu waktu yang sesuai, perkataan yang sesuai dalam meletakkannya, dalam bercakap tentang. Dia tahu. Sebab dia ada hikmah. Umpama kita tuan-tuan, kita tuan rumah, kita tahu bila nak angkat makanan tu. Bukan kamu datang angkat, kita tahu nanti dulu, duduk dulu. Okay, kita angkat ni dulu, starter dulu. Kemudian kita ajak dia pula makan tengah. Kita tahu makanan-makanan sesuai untuk kita angkat. Sebab kita ahli hikmah. Kalau seorang tu misal contoh makan kat hotel lah, dia ni makan hidang ni, dia tahu okay, mula-mula apa makanan dia. Lepas tu yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat sampai last sekali. Dia dah susun. Ikut turutan. Hikmah. Jadi hikmah ni maksudnya kita buat sesuatu pada tempatnya, pada masanya yang sesuai. Kita nak marah anak kita, kita tak marah tengah dia makan nasi. Kita tak marah dia depan orang ramai. Kita tak marah dia depan adik-beradik lain misalnya. Itu hikmah. Supaya poin kita nak sampaikan itu benar-benar berkesan. Bukannya bila nak marah anak, tarik telinga depan orang, lempang depan orang. Kita tak hikmah. Kita mungkin akan terfitnah dengan perbuatan kita. Akhirnya masuk penjara dera anak. Sebab tak bijak. Jadi bila seorang ayah, dia nak hukum anak dia, dia mesti ada hikmah. Dia tak hukum sembrono seumpama itu. Sehingga dia tak dapat hasil yang dia nak. Hasil dia nak biar budak ni berubah. Tapi akhirnya budak ni berdendam dengan dia. Dia bukan seorang ayah yang berhikmah. Dan yang ketiga, dia mesti ada siasatul muluk. Dia mesti ada politik para raja. Maksudnya, guru ni tuan-tuan, kalau kita tengok, macam mana raja memerintah? Macam mana Perdana Menteri memerintah? Dia ada struktur dan organisasi dia. Guru dia pandai menguruskan kita. Sebagaimana seorang menteri menguruskan kabinet dia, sebagaimana seorang raja menguruskan tenteranya. Jadi dia orang yang bijak mengurus. Guru yang pandai mengurus. Bukan sekadar guru tadi ada ilmu ulama, dia hikmah hukama, dia ada ilmu pengurusan dia. Sehingga dia boleh urus dengan baik. Dia tahu macam mana anak murid ni nak starting kat mana. Dia urus. Okey, sampai orang ni berjaya. Kalau jenis, kita katakan contoh, kalau seorang buka sekolah lah, kita tahun 1 belajar apa, tahun 2 belajar apa, ini pengurusan dia. Sehingga orang ni keluar memang bijak. Urus, dia bisa dia. Ini 3 syarat asas. Setengah ulama' meletakkan, dia perlu ada 12 syarat sebagai seorang guru kita nak belajar. Kalau kita nak belajar dengan guru-guru yang kita sebut menjadikan kita kenal Allah, maka dia mesti ada 12 sifat. 12 sifat yang kita kenali melalui pergaulan. Pertama, dia kena ada 2 sifat Tuhan.
Maksud dua sifat Tuhan ialah dua sifat yang kita katakan mulia, yang menunjukkan kehebatan sifat itu. Yang pertama sifat menutup keaiban, yang kedua bersifat pemaaf. Ini sifat Allah yang utama. Allah tutup keaiban kita. Contoh kalau ikut kita buat jahat ni banyak, tapi orang tak nampak pun. Dan Allah tutup. Bahkan orang puji kita walau kalau orang tahu siapa kita, teruk kita ni. Allah bersifat satar dan sitir. Satar ataupun sitir bermaksud yang menutup keaiban. Jadi seorang guru pun dia sama. Dia ada sifat menutup keaiban. Dan ghaffaran, dia mesti pemaaf. Kalau seorang buat salah, dia mudah maafkan, dia tak risau. Ini dua sifat yang diambil daripada sifat Tuhan. Dan dua sifat yang diambil daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Iaitu dia mesti bersifat syafiqan, raqiqan. Syafiq maknanya cepat kasih belas. Kesian, cepat kesian. Dan rafiq, seorang yang lembut. Lembut, bukan orang kata raqiq, bukan seorang yang kita bengkeng melulu, tak ada. Dia ada raqiq, dia riqah. Dan dia mesti ada dua sifat Abu Bakar As-Siddiq. Guru tadi, dua sifat Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sadiq dan mutasaddiq. Dia ini seorang yang benar dan membenarkan. Dan dia mesti ada dua sifat Umar Al-Khattab. Apa dia dua sifat Umar Al-Khattab? Dia sentiasa menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran. Sebab watak Umar itu, mana yang baik disuruhnya, mana jahat dicegah. Watak. Semua sahabat ada watak ni, tapi yang kita kata menonjol. Dan dia kena ada dua sifat Uthman bin Affan. Apa dia? Suka beri makan pada orang. Jadi kalau ada dia, adalah makanan. Tak ada dia, tak ada makanan. Sebab apa? Terkenal sebagai pembuah. Sebab Uthman bin Affan seorang yang suka memberi makan. Suka dia beri makan seronok. Biar makan banyak-banyak pun tak apa. Dia makan dengan ahli ta'at. Sehingga kita baca sirah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i ini memang dia order seorang tukang masak untuk masak apa yang anak murid dia nak. Nak cakap nak makan apa. Ini tukang masak ni akan masak. Imam Asy-Syafi'i bayarkan. Ini suka dia beri makan. Sebab ini memang sifat. Antara sifat guru yang mursyid. Suka beri makan sebab itu anak murid tak lapar dengan dia. Kenyang, okey, cukup. Sebab itu rugi kalau anak murid depan tok guru tak nak makan. Belakang tok guru makan banyak. Rugi. Dia kena makan banyak depan tok guru dia. Sebab tok guru dia suka. Gembira. Tapi depan tok guru lah dayak lah, hitulah, inilah. Balik rumah nampak pinggang belasah. Jadi kita jangan tunjuk kita kurang makan depan guru kita. Tunjuk kita selera makan. Dia pun seronok. Sebab kalau kita tunjuk ni tak nak makan, okey, bubar, tak ada mandi makan, habis kita. Rugi kita tak dapat mendampingi mereka dan sebagainya. Sebab tu kita kena tahu waktu mana nak makan banyak, waktu mana nak makan sikit. Kita duduk dengan orang lain makan sikit sudahlah. Duduk dengan orang baik, kita makan banyak sebab kita ada waktu berbual lebih banyak. Maka Uthman bin Affan sifatnya ialah dipanggil it'am, dia tak suka beri makan. Dan yang kedua ialah musalliyan bil laili wan nasu niyam. Sifat suka bangun malam keadaan orang lain tidur. Kenapa dia sebut? Abu Bakar pun qiyam, Umar pun qiyam, tapi dia sebut Uthman sebagai satu sifat yang menonjol. Kerana Uthman ni tuan-tuan, dia ada pembantu, dia ada semua, dia tak pernah gerak. Orang kata, wahai Uthman, kamu kan ada pembantu, kenapa tak gerak suruh ambil air untuk wuduk? Dia tak apa, aku boleh sendiri. Pembantu aku penat, dia nak tidur. Dia tak gerak isteri dia tak gerak pembantu. Semua dibuat sini untuk dia qiyam. Maka dia perumpamaan orang yang benar-benar bangun malam. Sehingga keluarganya tak sedar. Dan tidak disusahkan. Dan dua sifat Ali dia kena ada. Dua sifat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Ali terkenal dengan alim dan berani. Maka kalau jumpa 12 sifat ini pada seorang guru, maka ini yang disebut sebagai guru mursyid. Guru yang mursyid, yang kita katakan hebat, kita boleh kenal Allah. Dan setengah ulama seperti Syekh Abdul Qadir sendiri menyebut ada 5 sifat guru. Tadi kita sebut ada 3, ada 12. Ni ada yang menyebut 5. Kadang kita tengoklah tok guru kita ni, kadang-kadang ya,
Dia kurang di sini tapi dia dah ada beberapa syarat, cukup. Sebab barangkali kita nak cari semua, tak jumpa, atau kita tak nampak lagi sifat tu pada dia. Kerana sebahagian sifat itu seperti tersembunyi, tak nampak. Seperti sifat takut kan Allah tak nampak sangat. Dia macam happy-happy je. Macam ramai ulama' bila dia bersama dengan muridnya, dia akan jadi watak kelakar. Tapi bila dia bersendirian, dia menangis. Sebab dia tak nak tunjuk. Bila bersendirian, dia dengan Allah, dia seperti kain buruk. Tapi bila di depan orang, dia seperti tak ada apa-apa. Kan menyembunyikan. Tapi boleh dikenali dengan tempoh masa. Setengah menyatakan 5 yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sendiri. Yang pertama ialah an yakuna aliman bi ahkami syariati zahiran. Dia mesti mahir hukum hakam syariat. Mesti mahir. Sebut je hukum hakam yang zahir ni, dia mahir. Sebab dia bukan jenis orang yang kena tanya orang lain pula untuk didik kita. Pada dia tu ada semua. Dia macam hypermarket. Tuan-tuan masuk hypermarket, tuan-tuan tak akan fikir nak pergi kedai kedua. Sebab apa? Kalau tuan-tuan nak beli nasi lemak pun ada dalam tu. Ayam goreng pun ada dalam tu. Tuan-tuan nak beli penukur pun ada. Tuan-tuan nak beli mainan anak pun ada. Tuan-tuan nak beli barang basah ada, barang kering ada. Sabung ada, racun ada, plastik sampah dia jual. Maksudnya bila seorang pergi hypermarket, saya tak rasa dia akan pergi kedai lain pula. Allah melainkan dia lupa. Dah pergi hypermarket, dah pernah 2 troli, balik lupa, kicap tak beli. Akhir beli kedai kunci sebelah rumah. Itu rezeki dia lah tu. Tapi biasanya semua benda tu ada, cuma yang jadikan kita tak dapat sebab kita lupa. Tok guru kita ni ada belaka, tapi kita lupa nak belajar dengan dia. Jadi kita anggap macam tak ada, padahal dia ada. Dan yang kedua sifatnya ialah dia mesti ahli ilmu hakikat, yakni ilmu tasawuf. Hakikat ini kata ulama ialah ilmu berkait dengan hati. Cara nak rawat hati, penyakit dia datang dari mana, rawatnya bagaimana, tempohnya bagaimana. Sebab ilmu hati ni yang susah. Sebab ia berkait dengan sesuatu yang perlukan mujahadah. Ilmu zahir ni senang. Kita nak didik dengki, sama sekarang ada dengki. Tak habis lagi dengki kita ni. Sembahyang lah dah pandai salat. Puasa pun dah pandai. Haji pun Masya Allah 3-4 kali dah. Tapi nak buang sifat dengki, nak buang sifat-sifat buruk, riak ni belum lagi ni. Okay, sebab itu kita perlu guru yang tahu selok belok dan juga mana punca-puncanya yang menyebabkan kita riak tak habis-habis ni, sombong tak habis-habis. Dan yang ketiga kata ulama, kariman sakhiyan ma'aduyufi. Dia mesti seorang yang amat pemurah pada tetamunya. Dan tetamu dia yang paling utama ialah muridnya. Jadi kita boleh kenal tu guru tu pemurah dengan anak murid, maka ini sifat-sifat guru mursyid. Dan semua tetamu yang datang, di seronok, dilayan. Dan yang keempat kata ulama, mutawadhi'an lil mu'minin, dia merendah diri pada orang beriman. Kalau orang beriman dia merendah diri. Ini sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Sifat yang disebut oleh Nabi SAW. Dan akhir sekali, yang kelima, dia telah berjaya mendidik orang. Guru ni tuan-tuan, dia sudah terbukti dan mendidik sekalian ramai orang. Macam contoh Syekh Abdul Qadir, di tangannya 100,000 orang bertaubat. Di tangannya 100,000 taubat. Berpuluh ribu memeluk Islam di kalangan Kristian dan Yahudi. Dia sudah terbukti. Dia bukan cakap kosong. Kita tuan-tuan nak belajar ilmu bisnes, kita nak coaching kita, kalau dia tak ada bukti, tak kuat. Dia boleh cakap okey begini. Tapi kita pun nak tengok bukti dia dah berjaya belum. Dia sendiri berjaya, dan dia berjaya tak didik. Alhamdulillah saya dah lahirkan 40 orang jutawan. Orang percaya. Saya dah sekolah ni sudah melahirkan 30 pemimpin negara. Telah melahirkan 30 pemimpin masyarakat. Orang pun percaya. Jadi bila kita nak guru, kita dah tengok dia dah ada hasil, telah berjaya mendidik orang tu daripada tak baik jadi baik, daripada lara jadi tahu. Tuan-tuan, bila jumpa guru macam ni, maka kita akan kenal Allah. Kalau kita tak nampak Allah dengan mata kepala, kalau tak nampak, kita nampak. Ini kita sebut maqam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah macam kamu tengok. Kalau kamu tak dapat tengok, rasa begitu, kamu tahu Allah sedang tengok kamu. Ini dia punya maqam melihat muraqabatullah. Merasakan Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala perhatikan kita.
Kemudian Syekh menyebut, lihatlah akan nikmat Allah Ta'ala. Jika kamu lihat semua nikmat yang datang daripada Allah, niscaya kamu akan bertambah cinta pada Allah. Dan dengan cinta kamu pada Allah, kamu akan cinta orang yang disuruh Allah cinta. So, itu disebut dalam hadis, ahibbullaha, cintalah kamu kepada Allah, lima yaghzukum, dengan nikmat yang Allah berikan pada kamu. Daripada mula hidup sampai sekarang nikmat, mana habis nikmat. Kata, bukankah kita sayang orang sebab dia ni beri nikmat pada kita? Kalau orang tu belanja kita makan sekali, sayangnya kita. Dia hantar makanan kat rumah, sayangnya kita. Ini Allah bagi tiap-tiap hari, tiap-tiap detik, tiap-tiap saat. Jantung berdenyut, nikmat Allah. Mata berkelip, nikmat Allah. Telinga dapat mendengar, nikmat Allah. Tidakkah cukup itu menjadikan kita sayang Allah? Kemudian dengan kamu sayang pada Allah, maka sayanglah Rasulullah, kerana Allah menyuruh kita menyayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah sempurna perjalanan zuhud kita. Inilah dia perjalanan zuhud yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.